Okey. Jadi selamat pagi kepada semua pelajar 5K3. Okey, jadi pada pagi ini kita akan masuk ke tajuk bab 6 subtopik 6.5. Okey, bab 6 subtopik 6.5 itu tragedi hubungan antara kaum. Okey, ini anda boleh lihat di muka surat 129 muka surat 129. Okey, jadi ini merupakan satu cabaran kepada negara kita, okay, selepas Malaysia ditubuhkan, okay. Itu berlakunya tragedi, okay, konflik, okay, tragedi hubungan antara kaum, okay, pada 13 Mei 1969, 13 Mei 1969, okay. Ini merupakan peristiwa kerusuhan kaum, tragedi hubungan antara kaum. Okay, sama sajalah. Okay. Pada 13 Mei 1969. Okay, peristiwa ini juga dipanggil sebagai peristiwa 13 Mei. Okay, peristiwa 13 Mei. Jadi, mengapa peristiwa ini berlaku? Bila ia berlaku? Okay, peristiwa 13 Mei ini, kerusuhan kaum ini berlaku. Okay, dia bermula beberapa hari setelah diadakan pilihan raya umum ke-3. Okey. Jadi pelajar boleh garis dalam buku teks anda. Kalau depan anda ada buku teks, anda garis buku teks tersebut. Okey. Ia berlaku beberapa hari setelah pilihan raya umum ke-3. Okey, sebab keputusan pilihan raya yang ke-3 ini menyebabkan berlakunya ketegangan, okey, di antara penyokong parti politik. Okay, berlakunya ketegangan antara penyokong parti politik yang memprovosikan keadaan. Memprovosikan maksudnya yang menimbulkan, yang menimbulkan kekicauan sehingga menyinggung perasaan pihak yang lain. Jadi kerusuhan ini dia lebih bertumpu kepada kawasan Kuala Lumpur, Selangor dan kawasan sekitarnya. Namun begitu, ia telah berlaku di negara kita lah. Okay? Dia telah merebak dan berlaku di negara kita. Okay? Jadi ini adalah kerusuhan kaum yang berlaku. Okay, jadi sekarang kita tengok secara detail lah. Apakah faktor yang menyebabkan kerusuhan kaum ini berlaku? Kita nak tengok faktor dia. Apakah faktor dia yang menyebabkan kerusuhan kaum ini berlaku? Okey. Ini terjemahan bahasa Cina. Okey. Saya pasti betul ke tidak. Okey, nak tengok. Okey, jadi kita tengok faktor kerusuhan kaum. Faktor kerusuhan kaum. Okey, yang pertama, kita tengok apa faktor dia. Pertama, ketidakseimbangan dalam ekonomi dan sosial di negara kita. Okey, ini adalah nombor sebab kita tahu okey, pada masa itu jurang pendapatan antara kaum adalah besar. Okey. Terdapat jurang perbezaan. Okey, di mana pada masa itu orang Cina mereka kebanyakannya bekerja di bandar dan lumbung biji timah. Okey. Dan lagi satu adalah orang India. Okey, mereka pula bekerja di ladang getah. Okey, lepas itu orang Melayu pula kebanyakannya berada di luar bandar, dan bekerja sebagai petani. Jadi jurang pendapatan antara ketiga kaum ini agak besar. Agak besar. Jadi mengapa wujud keadaan sedemikian? Kerana dasar pecah dan perintah British. Jadi ini menyebabkan ekonomi dan pendapatan tidak seimbang. Dan kawasan bandar lebih maju daripada luar bandar. Jadi luar bandar agak ketinggalan. Jadi berlaku ketidakseimbangan ini. Bila tidak seimbang akan berlaku ketidakpuashatian. Yang kedua, keadaan dan keputusan pilihan raya umum ke-3 1969. Keadaan dan keputusan pilihan raya umum ke-3 1969. Jadi
keputusan pilihan raya 1969 ini sebenarnya bermula dengan kempen pilihan raya. Ketegangan ini sebenarnya bermula melalui kempen pilihan raya, di mana parti politik yang bertanding ini ada yang mengeksploitasi isu yang menyentuh sensitiviti kaum semasa berkempen. Jadi parti politik yang bertanding, mereka telah menyentuh isu sensitif kaum semasa berkempen. Jadi ini menimbulkan perasaan ketegangan ataupun konflik, ataupun ketidakpuashatian kerana isu sensitif ini telah disentuh. Jadi pada masa, dan lagi satu sebab adalah ini. Kita tengok lagi satu sebab. Lagi satu sebab, itu sebab ketiga. Parti Komunis Malaya, PKM, telah mengambil kesempatan semasa pilihan raya untuk mempengaruhi penduduk supaya bermusuh antara kaum. Jadi Parti Komunis Malaya yang dulu buat kekacauan semasa darurat mula muncul semula dan mempengaruhi, ambil kesempatan dan mempengaruhi penduduk supaya bermusuhan antara kaum. Ini adalah PKM. Dan yang keempat kita tengok, jadi parti yang bertanding, yang berkempen ini menggunakan sentimen perkauman. Parti yang berkempen, parti yang bertanding menggunakan sentimen perkauman dan keagamaan, untuk mendapat sokongan daripada pengundi. Jadi parti yang berkempen juga telah selain daripada menggunakan isu sensitiviti kaum, mereka juga menggunakan isu sensitiviti agama, untuk mendapat sokongan. Jadi yang kelima, ini, ini adalah pencetus segera. Dan yang kelima, perarakan kemenangan pilihan raya. Apabila pihak yang sudah menang, jadi perarakan kemenangan pilihan raya tidak dapat dikawal dan menimbulkan kekacauan dan provokatif. Jadi berlaku perarakan pilihan raya. Pihak yang menang mereka berarak, lepas tu pihak yang kalah pun berarak, lepas tu mereka melakukan provokasi dan kekacauan, dan tidak dapat dikawal. Jadi ini adalah 5 sebab mengapa berlakunya kerusuhan kaum. Sebelum balik, yang pertama adalah keadaan ekonomi dan sosial di negara kita tidak seimbang. Nombor dua adalah parti politik yang bertanding dalam pilihan raya ketiga ini menyentuh isu sensitiviti kaum dan agama untuk mendapat sokongan. Yang ketiga, peranan Parti Komunis Malaya, yang mengambil kesempatan dan mempengaruhi penduduk supaya bermusuh antara kaum. Yang keempat adalah perarakan pilihan raya yang tidak terkawal sehingga menimbulkan kekacauan dan provokasi. Perarakan pilihan raya. Jadi ini adalah sebab-sebab berlakunya rusuhan antara kaum. Jadi sekarang kita lihat soalan dan kita cuba jawab. Anda lihat soalan ini. Soalan subjektif. Anda tolong tulis dalam ruangan chat jawapan dia. Peristiwa rusuhan kaum yang berlaku 13 Mei 1969 merupakan satu detik hitam, satu peristiwa hitam yang menggugat hubungan antara kaum di negara kita. Mengapakah berlakunya tragedi rusuhan kaum tersebut? 6 markah. Mengapakah berlakunya tragedi rusuhan kaum tersebut? Jadi soalan ini dia minta anda bagi faktor. Mengapa? Dia minta anda bagi faktor. Mengapa? Sebab ada perkataan mengapakah. Jadi boleh 6 markah. Jadi boleh anda
tulis jawapan pada ruangan chat. Okey. Anda sambung perkataan ini ya. Saya tulis. Okey. Tragedi. Ya, ataupun anda boleh kata berlakunya tragedi kerusuhan antara kaum kerana. Okey. Jadi anda tulis jawapan pada ruangan chat. Okey, kalau anda kurang pasti, saya boleh tunjukkan buku teks. Anda boleh lihat buku teks itu semula. Okey, anda lihat di sini, inilah faktor dia. Okey, ketidakseimbangan dalam ekonomi dan sosial, keadaan dan keputusan pilihan raya yang ketiga. Okey, ketegangan semasa kempen pilihan raya yang di mana parti politik menggunakan isu yang sensitiviti kaum dan agama. PKM ambil kesempatan mempengaruhi penduduk bermusuhan antara satu sama lain. Okey, parti politik yang bertanding menggunakan sentimen perkauman dan keagamaan. Okey, perakam kemenangan pilihan raya yang provokatif. Okey, jadi ini adalah sebab-sebab dia. Anda tulis semula dalam ruangan chat. Okey, anda lekapkan ayat yang saya bagi tadi. Okey, anda lekapkan ayat yang saya bagi tadi. Okey, tolong bagi kerjasama. Okey, Gina. Okey, Gina bagi jawapan. Okey, bagus. Okey, berlaku kerana apa? Gina kata ketidakseimbangan ekonomi dan sosial di negara kita. Okey, bagus. Okey, saya tulis di sini ya. Okey, di negara kita. Okey, ini baru satu. Ini baru satu markah saja. Ketidakseimbangan ekonomi ya. Okey. Ada 6 markah. Okey, 6 markah. Okey, Hukai Sing. Okey, perhatikan pilihan raya yang tidak terkawal. Okey, bagus. Okey. Depan Hukai Sing, perhatikan pilihan raya, kewenangan pilihan raya yang tidak terkawal. Okey, bagus jawapan ini. Itu. Bila anda mula isi yang baru, tuliskan penanda wacana. Okey, akan pilihan raya yang tidak terkawal. Okey, jadi ini satu lagi markah. Jadi 2 markah di sini. Okey, saya perlu 4 markah lagi ya. Okey, tidak terkawal. Okey, mungkin anda boleh terang sikit. Anda boleh kata, okey, tidak terkawal. Okey, okey, Gina. Okey, parti yang bertanding menggunakan sentimen perkauman untuk mendapatkan sokongan. Okey, bagus. Samping itu, yang guna penanda wacana. Okey. Okey, parti yang bertanding menggunakan sentimen perkauman, okey, untuk mendapatkan sokongan. Okey, bagus. Okey, jadi kita boleh kata okey, ini sentimen perkauman, okey, 3 markah. Keagamaan, 1 lagi markah. Okey. 3, 4 lah. Okey, untuk mendapatkan sokongan. Okey, mungkin ini anda boleh terang macam ni. Yang tidak terkawal, okey, tidak kawal dan apa? Dan menimbulkan kekacauan dan provokasi. Okey, ini pun boleh juga. Provokasi ya. Kekacauan dan provokasi. Ini pun boleh juga. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Okey. Lagi satu isi. Okey. Okey, Hukai Sing. Ya, bagus. Okey, Hukai Sing. Seterusnya, okey, kita guna penanda wacana. Okey, jawapan Hukai Sing. Okey. Okey, seterusnya PKM mengambil kesempatan semasa pilihan raya untuk mempengaruhi penduduk. Okey, untuk apa? Untuk bermusuhan. Okey. Jadi kita ada 6 markah. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6 markah. 6 markah. Okey, jadi terima kasih para pelajar. Jadi inilah contoh ayat yang lengkap. Ada penanda wacana. Okay, kita ada penanda wacana di sini. Di samping itu, selain itu, okey, seterusnya, okey. Jadi bila anda jawab, anda mula ayat dengan penanda wacana. Ayat pertama anda mula dengan kepala ayat. Okey,
Ini adalah kepala ayat. Laku tragedi kerusuhan underground kerana, ini kepala ayat. Kepala ayat. Jadi kepala ayat ini adalah selepas soalan, kata tugas soalan. Mengapakah ini kata tugas soalan? Bagus. Jadi kita sambung semula. Kita sambung semula. Jadi inilah punca rusuhan kaum. Jadi sekarang kita tengok apakah langkah yang diambil oleh kerajaan untuk mengatasi masalah peristiwa 13 Mei. Apakah langkah untuk mengatasi peristiwa 13 Mei? Jadi antara langkah-langkahnya adalah ini. Pengisytiharan darurat, pembentukan Margeran dan peranan yang dimainkan oleh Raja-Raja Melayu. Ada 3 langkah. Yang pertama, kita tengok satu demi satu. Kita tengok yang pertama, darurat. Darurat. Langkah yang pertama adalah pengisytiharan darurat. Yang dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong. Yang dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong pada 16 Mei 1969 ke seluruh negara. Macam COVID sekarang, kita pun ada darurat juga. Jadi apa yang berlaku bila darurat diisytiharkan? Satu, perlembagaan digantung dan parlimen ditangguh. Macam sekarang kita ada darurat kan, jadi parlimen tidak bersidang. Perlembagaan tergantung, parlimen ditangguh. Yang kedua, apa yang berlaku? Yang kedua, pusat perlindungan. Wujud pusat perlindungan di beberapa tempat semasa darurat. Pusat perlindungan. Yang ketiga, perintah berkurung. Jadi semasa darurat, perintah berkurung diadakan. Jadi orang ramai tidak dibenarkan keluar dan didaki tinggal di rumah kediaman masing-masing. Macam sekarang lah. Sekarang kita ada PKP, total lockdown sebab pandemik COVID-19. Jadi semua orang dinasihatkan tinggal di kediaman masing-masing dan tidak boleh keluar merentas daerah dan negeri. Pergerakan hanya terbatas 10 km. Itu sekarang. Kalau dulu semasa perintah berkurung darurat, tidak boleh keluar. Tidak boleh keluar. Dan kita tengok seterusnya nombor 3. Penumbuhan jawatan kuasa bertugas. Jawatan kuasa bertugas untuk menyusun sebuah perkhidmatan penerangan kerajaan. Jawatan kuasa bertugas dibentuk untuk menyusun sebuah penerangan kerajaan. Yang keempat, semua berita daripada pihak media ditapis untuk memastikan kesahihannya. Jadi pada masa itu berita akan ditapis untuk memastikan kebenarannya. Jadi berita palsu tidak boleh. Macam sekarang banyak peristiwa, banyak berita palsu. Tentang COVID-19 ini banyak berita palsu. Dan menimbulkan panik. Dan seterusnya, kerajaan juga memastikan bekalan makanan yang dibeli penduduk, terutamanya pusat perlindungan. Jadi bekalan makanan bagi penduduk di pusat perlindungan. Kita tengok yang terusnya. Mangsa rusuhan dipindahkan ke pusat perlindungan di Stadium Merdeka dan Tiong Nang Settlement. Jadi wujud semangat saling membantu ketika ketenggangan. Dalam pusat perlindungan ini. Jadi mangsa rusuhan dipindahkan ke pusat perlindungan. Dan di pusat perlindungan ada semangat saling bantu-membantu. Bagus. Dan seterusnya,
pihak berkuasa memagar kawasan Kampung Baru. Okey, Kampung Baru, masih ingat tak Kampung Baru? Kampung Baru ini dibina semasa darurat okey. Jadi pihak berkuasa memagar kawasan Kampung Baru dan menjadikannya sebagai kawasan perintah berkurung. Okey, maksudnya penduduk di Kampung Baru tidak boleh keluar. Jadi tentera memberi perlindungan kepada penduduk, okey, yang berlindung di beberapa kem tentera. Okay, jadi ini adalah darurat lah, langkah-langkah darurat. Okay, parlimen ditangguh, perlembagaan digantung, pusat perlindungan untuk mangsa kerusuhan. Mereka diberi makanan dan dibantu, okay, dijaga. Okay, perintah berkurung dikuat kuasa, tidak boleh keluar dari rumah. Okay, jawatan kuasa bertugas dibentuk untuk menyusun perkhidmatan penerangan kerajaan. Berita akan ditapis untuk memastikan kesahihannya. Okay. Jadi kampung baru diwujudkan dan dipagar dan dikenakan perintah berkurung. Ini darurat. Okay, sekarang kita tengok yang B. B ini penting. Anda tolong tumpu perhatian. Okay. Pembentukan Majlis Gerakan Negara ataupun Mageran. Okay. Mageran. Okay. Jadi kita tengok. Okay. Jadi Mageran ditubuhkan semasa darurat dan dipengusikan oleh Tun Abdul Razak Hussein. Okay, artinya terdiri pada perkhidmatan awam, pegawai perkhidmatan awam, pegawai tinggi polis dan tentera. Jadi Mageran ini diberi kuasa pemerintah semasa darurat. Okay, daripada 16 Mei 1969 hingga 23 Februari 1971. Okay, dan bertanggungjawab mengawal ketenteraman negara ataupun keamanan negara. Jadi dua fokus yang perlu diselesaikan oleh Mageran ialah masalah perpaduan kaum dan ketidakseimbangan ekonomi antara kaum. Okey, dua fokus Mageran adalah masalah perpaduan kaum dan ketidakseimbangan kaum. Okey, ingat ini ya. Okey. Jadi apa tanggungjawab Mageran? Mengembalikan keamanan dan undang-undang. Okey, mengembalikan keamanan dan undang-undang. Okey, dua, menentukan pentadbiran yang licin dalam negara. Menentukan pentadbiran yang licin dalam negara yang diterima oleh semua rakyat, semua kaum. Yang ketiga, mengembalikan keharmonian dan kepercayaan antara kaum. Okey, mengembalikan keharmonian dan kepercayaan antara kaum. Okey, menggantung sementara penerbitan akhbar sehingga keadaan menjadi tenang. Jadi akhbar pada masa itu tidak ada. Okey, tidak ada. Okey, jadi lagi satu adalah Akta Hasutan 1948. Penguasa Akta Hasutan 1948. Dalam Akta Hasutan ini, okey, tidak boleh melakukan provokasi ataupun menyentuh tentang perkara sensitif seperti perkara kaum dengan agama. Okay, jadi Jabatan Penerangan akan menapis berita palsu dan menerangkan usaha kerajaan. Jadi berita yang boleh menimbulkan ketegangan, berita palsu, tidak boleh, akan ditapis. Jadi ini adalah tanggungjawab Mageran. Jadi anda tengok gambar ini, ini adalah ahli Mageran, Tun Abdul Razak. Tun Abdul Razak adalah ketua dia lah. Jadi sekarang kita tengok soalan sekali lagi. Anda cuba tengok soalan tentang Mageran. Anda tengok soalan 2021. Soalan objektif. Mageran diberi kuasa pemerintah semasa darurat. Antara berikut yang manakah fokus? Yang manakah fokus? Yang manakah fokus Mageran? Keyword dia fokus. Apa jawapan dia? Apa fokus, dua fokus utama Mageran? Tulis ruangan chat. Apa dua fokus Mageran? Bagi anda hint dahulu. Anda tengok di sini. Anda tengok di sini, cari jawapan. Apa fokus Mageran?
Apa dua fokus manggiran? Anda lihat. A 1 dan 2, B 2 dan 3, C 3. Okey. A 1 dan 2, B 2 dan 3, C 3 dan 4, D 1 dan 4. Mana satu jawapan dia? Mana fokus manggiran? Hukaising kata B, 2 dengan 3. Okey, pelajar lain bersama. 2 dengan 3. Okey, 2 dengan 3. Okey, ketidak semangat ekonomi dan 3 perpaduan kaum. 2 dan 3 B. Okey, anda tengok mengapa B ya? Anda cuba tengok ini. Dua fokus manggiran adalah masalah perpaduan kaum dan ketidaksemangat ekonomi. Jadi jawapan adalah B. Okey, bagus. Okey, tengok 21 ah. Manggiran ditubuhkan pada selepas peristiwa 13 Mei. Antara peranan manggiran ialah okey, okey, apa peranan manggiran? 1. Menjalin hubungan antara bangsa. 2. Mentadbir politik dan ekonomi. 3. Melecehkan pentadbiran. 4. Mengembalikan keharmonian kaum. Okey, apa jawapan manggiran? Apa jawapan dia? Okey, tulis jawapan pada ruangan chat. Apa peranan manggiran? Okey, okey, jawapan C. Okey, pelajar bagi jawapan C ya. Okey, C apa dia? 3 dengan 4 okey, melecehkan pentadbiran dan mengembalikan keharmonian kaum. Okey, C jawapan dia. Okey, betul. C jawapan dia. Kita tengok buku teks balik apa peranan manggiran. Tanggungjawab ini peranan okey, mengembalikan keamanan, undang-undang, pentadbiran yang licin, keharmonian dan kepercayaan antara kaum, menggantung penerbitan Akta Hasutan 1948, Jabatan Penerangan, okey, menapis berita palsu dan menerangkan usaha kerajaan. Okey, ini adalah peranan manggiran. Okey. Jadi sekarang anda tengok soalan ini pula sekejap Okey, kita sambung balik Okay, lepas tu baru kita buat soalan. Okey. Yang ketiga ini, okey, ini yang terakhir ya. Okey, peranan raja. Okey, peranan raja. Kita ada darurat, pertemuan manggiran dan sekarang peranan raja. Okey, peranan raja ini. Okey, peranan raja. Okey, okey, jadi raja-raja turut memainkan peranan yang penting Okey, jadi semasa berlakunya rusuhan kaum, Sultan Perak. Okey, Sultan Perak pada masa itu, Sultan Idris menasihati rakyat agar menjaga keamanan. Okey, jadi Sultan Perak pada masa itu, Sultan Idris menasihati rakyat agar menjaga keamanan. Okey, don't let this happen in Perak. Okey, plea by Sultan. Okey, jadi Sultan Perak minta penduduk jaga keamanan. Okey, jadi pemimpin masyarakat dan politik negeri Perak menubuhkan jawatan kuasa muhibah. Okey, jadi jawatan kuasa muhibah telah ditubuhkan. Okey, jadi jawatan kuasa ini menulis surat merayu kepada penduduk agar bertenang dan membantu negara mengekalkan keamanan. Okey, jadi di negeri-negeri lain, okey, raja turut meminta rakyat supaya bertenang dan mematuhi undang-undang. Okey, boleh? Jadi apa peranan raja? Meminta rakyat supaya menjaga keamanan, bertenang dan mematuhi undang-undang, serta membantu negara menjaga mengekalkan keamanan. Okey. Jadi kita tengok apa rumusan dia. Okey, jadi rusuhan kaum. Okey, ini adalah rumusan dia. Jadi rusuhan kaum dapat diberhentikan melalui usaha yang dilakukan oleh pihak berkuasa dan kerjasama oleh rakyat. Okey, jadi rusuhan kaum berjaya dihentikan dengan usaha pihak berkuasa dan kerjasama rakyat. Okey,
Jadi sekarang anda cuba tengok, sebenarnya kita sudah habis. Okay, jadi sekarang kita cuba tengok beberapa soalan. Okay, anda beritahu saya jawapan bagi soalan 22. Okay. Okay, anda bagi saya apa jawapan bagi 22 ini. Sultan Perak, Sultan Idris Iskandar Shah II mengeluarkan titah mahasiswa rakyat menjaga keamanan masa berlakunya rusuhan kaum. Apakah reaksi pemimpin masyarakat terhadap titah baginda? A. Membentuk kerjasama politik. B. Menyertai pasukan sukarelawan. C. Menubuhkan jawatan kuasa muhibah. D. Menuntut agihan ekonomi yang adil. Okay. Apa jawapan dia? Apa reaksi pemimpin pada masa itu? Apa reaksi pemimpin pada masa itu? Sultan Idris Perak telah menghasili rakyat supaya menjaga keamanan. Jadi apa reaksi penduduk pada masa itu? Okey, Zina kata C, menubuhkan jawatan kuasa muhibah. Okey, betul tak? Okey, kita tengok Okey, ya. Jadi Sultan Perak, Sultan Idris menasihati rakyat agar menjaga keamanan. Berikutan itu, pemimpin masyarakat menubuhkan jawatan kuasa muhibah. Okey, menulis surat rayuan kepada penduduk supaya bertenang dan membantu negara mengekalkan keamanan. Okey, menubuhkan jawatan kuasa muhibah. Okey, jadi betul jawapan dia. Okey, jawapan dia adalah C. Okey, bagus Gina. Okey, sekarang kita tengok soalan subjektif lagi Okey, subjektif. Okey, kita ada satu soalan yang belum dijawab Okey. Kerajaan. Okey, anda tengok ni Okey. Kerajaan mengisytiharkan darurat bagi mengatasi masalah rusuhan kaum. Jelaskan langkah-langkah dilaksanakan kerajaan berikutan perisytiharan darurat tersebut. Okey. Jadi langkah-langkah. Jadi anda tengok soalan ini, dia minta anda tulis langkah-langkah. Langkah-langkah siapa? Langkah-langkah kerajaan. Okey. Lagi satu yang anda kena beri perhatian adalah perkataan ini. Jelaskan. Jadi maksudnya anda kena bagi fakta, anda kena bagi huraian untuk menguraikan fakta yang anda bagi. Maksudnya setiap langkah yang anda bagi itu kena ada huraian. Okey, berapa markah? 8 markah. Okey. Anda boleh bagi 4 fakta, lepas itu 4 huraian. Okey. Jadi apakah langkah-langkah yang dilaksanakan oleh kerajaan dengan perisytiharan darurat ini? Okey. Lagi satu keyword yang anda kena tahu adalah darurat darurat Okay. Jadi ini kalau anda tengok buku teks dia merujuk ke mana? Okey, C ni peranan raja. B ini adalah penumbuhan manggiran. Yang A ini adalah darurat. Okey, jadi soalan tadi dia fokus mana? Dia fokus kepada darurat. Okey, dia fokus kepada darurat. Okey, dia berapa markah? 8 markah. Jadi anda tengok sini berapa? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi maksudnya anda kena tulis semua ini. Okey. Okey, Zina kata perlembagaan digantung dan parlimen ditanggung. Ditangguh bukan ditanggung Okey, kesilapan ejaan Okey. Jadi kita sentiasa mula ayat dengan ayat penuh Jadi anda kata langkah okey, langkah kerajaan ialah okey. Jadi Zina kata apa? Perlembagaan digantung dan parlimen ditangguh. Okey, ditangguh saya bagi ejaan sikit ditangguh. Okey. Jadi di sini sebenarnya sudah ada 2 markah. Perlembagaan digantung 1 markah, parlimen ditangguh 1 markah, 2 markah. Okey, lagi jawapan. Maksudnya kita perlu 6 markah lagi. Ini baru 2. Okey, Hu Kai Sing. Okey,
Kita sambung ha. Okey, ayat penanda wacana. Okey. Selain itu, okey, jawapan Hu Kai Seng. Okey. Berita daripada pihak media ditapis bagi memastikan kesahihannya. Okey, okey bagus. Ditapis, okey. Media ditapis 3 markah bagi memastikan kesahihannya. Okey, lagi 1 markah. 4 markah. Okey, 4 markah ditapis. Fakta huraian bagi memastikan kesahihannya. Okey, jadi kita sudah ada 4 markah di sini ya. Okey, jadi sekarang bagi saya 4 markah lagi. Okey, kita baru dapat 4 markah. Okey. Ada 8 markah di sini, saya perlu 4 lagi jawapan. Okey, apa lagi jawapan yang boleh anda tulis? Okey. Okey, ada lagi ya. Okey, Hu Kai Seng. Tidak apa Hu Kai Seng. Okey, kerajaan haruslah memastikan bekalan makanan diperolehi penduduk. Okey, bagus. Okey, bagus. Okey. Okey, kita ada 1, 2, 3, 4, 5 markah. Okey, 5 markah. Okey, 3 markah lagi ya. Okay, jadi kita tengok buku teks. Okey. Okey, tadi rakan anda sudah bagi jawapan. Tadi rakan anda sudah bagi ini. Okay, ini dah bagi. Lepas itu apa? Makanan mencukupi. Ada tak? Makanan mencukupi. Ya, ini dah bagi. Ini dah bagi. Okey. Okay, ada lagi ya. Okey. Selain itu apa jawapan lain? Okey, anda boleh kata anda okey, memwujudkan pusat perlindungan. Okey, untuk mangsa perlindungan, untuk mangsa kerusuhan. Okey, ya bagus jawapan Zina. Mewujudkan pusat perlindungan. Okay, kerajaan juga mewujudkan pusat perlindungan. Untuk siapa? Untuk mangsa rusuh. Okey. Ini pun 1 markah dia. Okey. Jadi kita ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 markah. Okey. 6 markah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 markah. Okey. Saya perlu 2 markah lagi. Okey, yang 2 markah ini. Okey, yang 2 markah ini mungkin kita boleh ambil dari sini lah. Okey, apa dia? Mewujudkan kampung, memagar kampung baru. Okey. Anda mungkin boleh tulis macam ni. Okey. Selain itu, kampung baru dipagar dan dikenakan perintah. Okey. Jadi ini pun boleh juga. Pagar dalam kurung. Jadi bermakna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita dah ada 8. Okey. Jadi inilah jawapan anda. Okey, 8 markah. Okey, jadi itu sahaja hari ini ya.